Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Temu kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam rancangan Ummah Live. Terima kasih kepada semua yang setia menonton kami setiap hari Rabu jam 9 malam di Facebook rasmi kami Ummah Today. Dan hari ini saya Hafiz Anwar sebagai host anda untuk pada malam ini. Dan sebenarnya kepada anda semua jangan lupa untuk follow, like, komen dan share live ni agar dapat berikan manfaat kepada anda semua dan juga ajak ramai-ramai kawan semua untuk tengok live Ummah Live pada malam ini. Dan mungkin ada antara anda yang baru pertama kali menonton kami. Malam ini bukan satu program berbicara di mana kita akan bincangkan tentang isu-isu semasa, topik-topik terkini bersama dengan panel jemputan khas yang kita bawakan pada anda, untuk anda semua. Dan pada malam ini kita akan bincangkan tentang isu yang agak serius juga di negara kita, iaitu berkenaan tentang golongan OKU menjadi bahan gurauan, bahan jenaka oleh setengah individu yang tidak berperi kemanusiaan. Dan anda dapat saksikan beberapa perkara viral yang berlaku sejak akhir ini di mana ada yang menjadikan mempersendakan golongan OKU ni sehingga menjadi viral kan, semata-mata untuk konten. Dan kita nak bincangkan bersama dengan tetamu khas kita pada malam ini. Dan saya ingin saya kongsikan sikit mengenai golongan orang kelainan upaya ini, iaitu menurut Akta OKU 2008, golongan ini termasuklah mereka yang mempunyai ketidakupayaan jangka masa panjang fizikal, mental, intelektual dan atau deria. Mereka akan mengalami masalah bila berinteraksi lantas boleh menyekat pergaulan penuh dalam masyarakat. Jadi seperti anda tahu, golongan OKU ini terdiri daripada mereka yang mengalami kekurangan dari segi pendengaran, penglihatan, pertuturan, mental, fizikal dan sebagainya. Dan walaupun mereka dilahirkan sebegitu, namun kita haruslah tidak menyisihkan mereka sebahagian daripada kita juga. Dan mereka patut menerima hak untuk menjalani kehidupan seperti orang lain. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya nak jemput kita punya tetamu pada malam ini, bukan calang-calang orangnya, iaitu beliau merupakan seorang Presiden Persatuan OKU Central dan juga seorang pengerusi daripada bernama, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Rasadi Barazi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, apa khabar semua? Alhamdulillah, kabar baik Datuk. Datuk apa khabar? Okey, sihat, syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada program kami. Terima kasih. Okey, itulah sebaik saja kami dapat maklum bahawa Datuk setuju untuk jadi guest tu. Kami rasa macam amat berbesar hati jugalah kan nak seronok kerana yalah kami ni baru lagi tapi Datuk sudi untuk bersama dengan kita juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi sebelum kita bincang lanjut tentang isu kita pada malam ini, jadi mungkin Datuk boleh kongsikanlah sikit kan mengenai tentang mungkin perkembangan daripada pihak OKU Center sendiri. Apakah update terkini daripada pihak OKU Center, apa yang sedang diperjuangkan. Dan sekarang ni kita dah masuk tahun 2022 kan, mungkin ada perancangan-perancangan baru yang boleh dikongsikan kepada tetamu kita malam ini. Mungkin boleh Datuk boleh kongsikan. Silakan. Baiklah, OKU Central sebenarnya kami mempunyai ahli-ahli yang sebenarnya tidak perlu mendaftar kerana semua kategori 7 OKU kami terima dengan hati yang terbuka kerana di platform OKU Central adalah di mana kita dapat berinteraksi dan berkongsi pendapat dan juga mendapatkan informasi yang terkini mengenai apa di luar sana, yang ada di luar sana untuk kami dari segi pendidikan, pekerjaan, apa-apa isu terkini yang kita ingin bincangkan bersama, komen-komen dan bagaimana kita boleh memberikan sokongan kepada komuniti kita dan juga ibu bapa kita serta mereka yang menjaga kita. Jadi OKU Central kami amat bersyukur kerana di sinilah kami dapat sama-sama bertukar-tukar fikiran. Di sinilah kami kadang-kadang bercakap baik, kadang ada bergaduh sikit, tetapi begitulah adik-beradik kan. Jadi kalau kita tidak sokong-menyokong antara satu sama lain, saya rasa sukarlah sedikit. Jadi inilah platform untuk semua.
Alhamdulillah. Jadi itulah seperti yang saya telah mulakan tadi, iaitu berkenaan dengan topik kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan OKU dipersenda kan menjadi bahan gurauan oleh setengah pihak. Jadi seperti yang kita tahu, kita dah mencapai dah sampai tahun 2022 dan kita ni makin ke arah negara maju dan banyak pembangunan sebagainya, tetapi masyarakat kita masih lagi dengan mentaliti negatif seperti ada yang merendah-rendahkan golongan OKU ni kan. Masih lagi ada pemikiran-pemikiran yang kolot seperti itu dan mungkin sebagai mukadimah lah kan, mungkin Datuk boleh kongsikan masyarakat Malaysia ni semakin memandang rendah terhadap golongan OKU kan. Boleh beri ulasan sikit Datuk? Sebenarnya tidak, cuma mereka tidak memandang rendah terhadap kami. Cuma kita perlu memberikan pendedahan dan pemahaman mengenai kategori OKU yang ada, dan adab itu sebenarnya penting, bukan saja terhadap komuniti OKU tetapi juga kepada semua kita antara satu sama kita sebagai keluarga Malaysia. Jadi pada saya, bukannya mereka tidak menghormati, tetapi kadang-kadang mereka seperti selalu masa dulu di sekolah kita mempunyai kelas civic. Jadi di situ kita ajar bagaimana kita boleh menyokong satu sama lain dan menghormati antara satu sama lain. Namun begitu ada juga sebenarnya mereka di luar sana yang seperti tidak mahu menerima kehadiran kami. Kami di sini, rakyat Malaysia, keluarga Malaysia seperti yang lain juga, kami perlukan diberi hak yang sama, bekerja, pergi ke sekolah, berkahwin, dan hidup seperti orang yang lain juga. Dan kami juga ingin menjana ekonomi negara kita. Justru apabila kita lihat ada antara masyarakat seperti mempersendakan kami dan menggunakan prasarana ataupun infrastruktur yang telah disediakan untuk OKU, itu namanya biadab. Jadi pada saya ianya kembali juga kepada bagaimana kita diajar sejak daripada tadika di sekolah rendah. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah untuk memberikan pemahaman dari kindergarten lagi, dari taska mengenai OKU, jenis-jenis kategori OKU yang berbeza-beza, bagaimana kita boleh menjadi sahabat kepada OKU dan bagaimana kita boleh menyokong OKU dan kenapa kita mesti memberikan OKU itu hak yang sama seperti juga orang yang bukan OKU, kerana ramai di antara kita juga yang telah pun pergi ke sekolah, mempunyai pekerjaan, sekolah tinggi, ada yang mendapat ijazah, mendapat master's degree, mendapat doctorate, tetapi kami tidak diberikan peluang pekerjaan. Jadi kalau kita katakan bahawa orang seperti tidak menghormati OKU itu, tidak. Saya rasa ianya peredaran waktu, peredaran masa apabila orang itu sendiri tidak mahu menerima kenyataan bahawa OKU kami ada di dalam komuniti kami dan mereka lupa bahawa setiap daripada kita satu hari nanti akan menjadi OKU juga. Jadi itulah bila kita dengar kisah-kisah cerita-cerita berita yang mengenai isu yang persendakan seperti yang kes di parking tu kan, berlakon seperti OKU tu. Jadi sebenarnya apa pendapat Datuk tentang hak golongan OKU di negara kita ni? Adakah sebenarnya ada kelemahan ataupun mungkin ada kita pandang daripada aspek mungkin kebajikan ke ataupun kemurahan sebagainya, mungkin ada yang perlu dipertingkatkan ataupun diperbaiki ataupun sebaliknya. Jadi macam mana hak-hak mereka di negara ini? Malaysia bukanlah sebuah negara kebajikan. We're not a welfare country, ya. Tetapi kita mesti pastikan hak OKU itu ada, kemudahan untuk OKU itu ada. Pastikan peluang pekerjaan, peluang pergi ke sekolah, infrastruktur itu ada. Benda-benda macam itu adalah antara lain yang perlu kita sentiasa beritahu kepada semua, dan media memain peranan yang begitu penting sekali, kerana daripada sosial media, daripada radio, daripada televisyen, daripada print, daripada risalah-risalah yang kita membaca, dari surat khabar dan majalah-majalah, itu semua buku-buku, itu semua adalah penting untuk kita sama-sama mengeluarkan informasi yang tepat kepada semua di luar sana. Mengenai video-video yang ada kalanya kita lihat, bukan sahaja mereka yang keluarkan di TikTok ke atau di Instagram atau di Facebook, tetapi juga
seharian di mana kami sendiri ambil gambar orang yang letak kereta di tempat kami, orang yang mengajuk-ajukkan kami, mengenai semua tu sebenarnya kembali balik kepada bagaimana kita mendidik masyarakat kita. Pendidikan itu amatlah penting, dan pendedahan dan untuk sama-sama kita memberikan informasi yang terkini mengenai OKU itu amatlah penting. Menghormati itu amatlah penting. Jangan sekali-kali kita mengajuk-ajuk OKU kerana kita tidak tahu apa akan jadi pada diri kita sendiri. Kita tidak tahu apa akan jadi kepada mereka yang rapat dengan kita, yang dekat dengan kita, yang kita sayangi, atau kita tidak tahu apa yang akan berlaku di waktu-waktu yang akan datang kerana kita juga akan punya keluarga kita sendiri dan apa akan berlaku kepada ahli keluarga kita. Kifarah itu adalah benar dan ianya tidak tunggu setahun atau 10 tahun. Kadang-kadang 15 minit pun sampai. Jadi amatlah penting untuk kita sebenarnya kembali ke dalam Quran ada mengatakan bahawa kita mesti menghormati, dan OKU itu sebenarnya adalah ahli syurga. Jadi pada saya amatlah penting untuk kita sentiasa menghormati. Jangan sekali-kali kita mengajuk-ngajukkan OKU untuk kononnya nak jadi Insta famous, nak jadi FB famous, TikTok famous, nak jadi popular. Hidup kita bukan sekadar di sosial media sahaja. Hidup kita adalah realiti, dan realitinya adalah ianya bukan selalu senang. Ada waktu kita di atas, ada waktu kita di bawah. Jadi kepada mereka yang ingin mempersendakan OKU itu, fikirlah dahulu kerana kifarah itu benar, dan kifarah itu akan it happens in real time, berlaku di waktu yang kita tidak sangka dan kita tidak perlu tunggu lama, ia akan berlaku sejenak saja. Itulah yang harus kita selalu ingatkan kepada diri kita sendiri. Betul lah, mungkin kalau kita ejek orang memang seronok kan, gelakkan orang, tapi satu hari nanti kita tak tahu kalau kita berkahwin dan ada anak, tiba anak kita dilahirkan OKU kan. Jadi barulah dia waras. Macam mana pula kalau anak mereka atau saudara mara mereka, adik-adik sendiri kena ejek kan. Kita tidak mahu perkara begitu berlaku terhadap orang lain, namun begitu inilah apa orang kata yang sesuatu yang kita perlu terima, bahawa sekiranya kita mengajuk-ajukkan seseorang, kita merendah-rendahkan orang, kita membuka aib orang, yang esa Allah akan membuka aib kita. Ya, betul Datuk. Okey Datuk, mengenai dengan video yang tular yang persendakan OKU yang di parking itu, dan ada juga kes-kes lain seperti bukan sahaja persendakan, tapi ada yang menjadi pangsa dera, ada yang menjadi pangsa nafsu serakah, ada menjadi masa rogol pun ada kan. Jadi sebenarnya apa pendapat Datuk, macam manakah tahap keselamatan mereka di negara kita ni kan? Mereka memerlukan sokongan ataupun tahap keselamatan mereka lah macam mana di negara kita, adakah bahaya ataupun sebaliknya? Okey, kami OKU mempunyai 7 kategori . Kita ada pekak, kita ada buta, kita ada fizikal, kita ada masalah pembelajaran, kita ada penyakit jarang jumpa, kita ada OKU mental dan fizikal kami dan pelbagai. Jadi setiap daripada kami itu mempunyai kekuatan kami yang berbeza-beza. Ada yang kuat dari segi kudrat untuk mempertahankan diri, ada yang tidak, ada yang boleh berjalan tetapi tidak boleh melihat, ada yang boleh bergerak dan berjalan tetapi tidak boleh mendengar. Justru kami OKU, kami perlukan masyarakat di luar sana supaya menyokong dan membantu kami. Kebanyakan waktunya kami tidak boleh mempertahankan diri kami. Seperti yang ada kalanya OKU yang tidak ada di antara kategori OKU kita sentiasa ramah, sentiasa tersenyum. Mungkin orang akan fikir, oh mungkin begitu mereka sukakan saya, tetapi tidak. Memang kami begitu, kami memang baik secara amnya, dan seperti juga orang yang lain. Justru kita seharusnya sentiasa membantu dan mengamati apa sedang berlaku. Bukan nak jadi busybody, tetapi kita mesti cuba sedaya kita untuk mempertahankan OKU itu sendiri. Kerana seperti saya katakan tadi, bukan semua daripada kami mempunyai kudrat yang kuat seperti yang lain. Jadi sekiranya kalian di luar sana, jiran atau ahli keluarga
yang mendengar OKU melalui sesuatu insiden atau peristiwa dan sekiranya OKU itu mengeluarkan mesej-mesej mengatakan yang mereka perlukan bantuan, saya pohon kalian sila berikan bantuan dan jangan kata alah tak ada apa, okey je, tak ada apa. Tidak boleh begitu. Pasal ada di antara kami tidak boleh berkomunikasi dengan betul. Jadi saya pohon semua di luar sana untuk memberikan OKU itu perlindungan sebaik yang anda boleh. Bukan macam saya kata tadi, bukan kerana kita ingin mengambil tahu hal orang lain, tidak. Kerana kita adalah masyarakat prihatin. Kita mesti menghormati dan menjaga satu sama lain, terutamanya ahli syurga ini, insya-Allah. Ya, betul. Jadi itulah kesedaran masyarakat lah penting ya terhadap kita kena faham situasi mereka ni macam mana kan. Mereka perlukan sokongan daripada orang lain juga, dan kita ada juga dengar banyak kisah tentang walaupun dilahirkan kurang sempurna tetapi mereka akhirnya boleh kerjaan kan. Seperti yang sukan sendiri pun kita ada Paralimpik seperti Ziyad dan ramai lagi. Mereka sendiri pun dah tunjukkan bukti mereka boleh berjaya kan. Ada yang dalam bisnes juga kan, menjual kuih dan sebagainya. Jadi sebenarnya mereka ni tak perlulah kita pandang rendah. Tidak boleh memandang rendah sebenarnya. Masyarakat tidak boleh memandang rendah terhadap OKU kerana saya selalu memberitahu orang bahawa kekurangan kami adalah sebenarnya kelebihan kami, dan yang membuat kami tidak upaya adalah sekeliling kami dan juga pandangan dan persepsi masyarakat terhadap kami, infrastruktur yang tidak memberikan kami peluang untuk bergerak secara independen ya, secara berdikari, dan kami nak pergi ke sekolah tetapi tidak boleh kerana kelas kami tingkat 2, tingkat 3, dan kami ingin memasuki tandas OKU tetapi tandas itu menjadi bilik store atau tempat tidur, dan kemudiannya tandas itu sempit dan tempat letak kereta kami digunakan oleh orang yang bukan OKU. Justru saya pohon semua di luar sana, apa yang kalian ingin lakukan itu fikirlah dahulu apa yang kita, seperti juga apa yang ingin kita berkata-kata, apa yang kita ingin sampaikan itu kita seharusnya berfikir dahulu, kerana apa yang keluar tidak boleh ditarik balik. Jadi sekiranya kita mengguris hati seseorang itu atau kita melakukan sesuatu yang membuat seseorang itu hiba dan meruntuh perasaan, itu sudah berdosa. Jadi kita kena selalu melindungi dan menghormati dan menyokong. Ya, betul lah. Mereka pun bukannya meminta lahir sebegitu kan, tapi itulah atas kekurangan ataupun yang macam Datuk cakap tadi, kelemahan mereka adalah kekuatan mereka juga. Okey, jadi itu kami tidak lemah, kekurangan kami adalah kekuatan kami. Kekurangan adalah kekuatan Ya. Okey. Maaf. Okey, lagi satu maaf, tadi saya ada dengar saudara sewaktu kita mulakan berbicara tadi menggunakan kami sebagai kelainan upaya. Kami tidak lain. Terma di bawah Akta OKU 2008 adalah kami adalah orang kurang upaya. Tetapi ada di antara kami suka mengajuk-ajuk diri kami bahawa kami adalah kuat usaha. Begitu. Tetapi terminologi yang sebenarnya adalah kurang upaya. Bukan kelainan, kerana kami tidak lain dengan manusia lain. Kami manusia juga. Cuma keadaan kami berbeza-beza. Itulah, kadang peranan media pun ada juga yang menggunakan term seorang kelainan upaya. Benar, upaya itu adalah sesuatu yang kita kena sentiasa ingat mengingati satu sama lain. Ya, okey, alhamdulillah kita pun dah bincang banyak tentang ni. Jadi insyaAllah kita akan berehat seketika. Jadi tentu Datuk akan lebih banyak lagi kongsian selepas kita berehat ini. Jadi jangan ke mana, kita kembali selepas ini. Bersama-sama dengan saya, Saudara Muhammad Fakhruddin, dalam program Duduk Sekejap. Kita ni janganlah jadi batu api. Kita nak lagakan antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Walaupun kita tahu pihak A ni betul. Ada pula sahabat bila dapat tahu topi perang Nabi pecah sehingga cebisan-cebisan besi melekat di muka baginda Nabi Muhammad SAW. Kafa bil mar'i kaziban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Tak kisah nak buat apa saja buat, tapi Islam ni hebatnya. Islam dah buat guideline, panduan untuk kita lalui kehidupan ini. Assalamualaikum Mak. Mak, abang nak balik kampung ni. Baliklah, elok kat jalan tu. Alang-alang dah boleh rentas negeri, pulanglah ke pangkuan keluarga. Kepulanganmu pasti mengubat rindu ayah dan bonda. நான் இன்னும் கொஞ்சம் நிமிஷம் வரப்போறேன். Tetapi jangan sesekali lupa
全部都 OK， 爸爸别担心。Jaga kendiri, jaga SOP. Layari www.ummahtoday.com.my. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan kami. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bersama dengan kami. Dan pada malam ini kita masih lagi membincangkan tentang isu OKU di pesenda masyarakat Leka dan senator yang Yang Berhormat Senator Datuk Rasadi masih lagi bersama dengan kita. Dan Datuk, jadi apabila adanya masyarakat yang tidak prihatin dan masih lagi kurang kesedaran terhadap golongan OKU, dah ada yang menghina mereka dan sebagainya. Jadi di manakah silapnya tu kan? Mungkin ada kekurangan pendedahan ke ataupun dari segi kelebihan dari segi pendidikan daripada awal lagi ke ataupun bagaimana itu? Mungkin Datuk boleh kongsikan. Pada saya ianya adalah pendidikan daripada taska. Kita mesti pastikan kita berkongsi dan mengajar mengenai kepelbagaian masyarakat kita dan kategori-kategori OKU yang ada, satu. Dan keduanya adalah bagaimana ibu bapa itu mengasuh anak-anak mereka. Kadang-kadang kalau kami keluar, orang kata, jangan dekat dengan dia, jangan dekat dengan dia. Atau kata, kenapa kata jangan, nanti takut dia buat apa-apa. It's like, tidak perlu begitu. Sebenarnya kami ni manusia dan kami juga punya perasaan. Jadi apabila orang berkata sebegitu atau berkelakuan begitu, mereka menunjukkan sesuatu yang negatif terhadap anak-anak mereka, kepada anak-anak mereka. Bagaimana anak-anak mereka itu akan membesar nanti sekiranya kita tidak memastikan bahawa kita mengajar mereka mengenai empati atau keprihatinan, belas. Dan bagaimana kita nak mengajar mereka mengenai hormat dan memahami satu sama lain sekiranya kita tidak melakukannya sejak mereka kecil. Dan kenapa perlu menakut-nakutkan mereka apabila mereka melihat kami tidak mempunyai antena di atas kepala, kami bukan alien, kami manusia. Jadi itulah dia, penting kita ni sebagai ibu bapa, ahli keluarga, cikgu-cikgu di sekolah, supaya kita sama-sama mengajar mengenai pelajar-pelajar kita, anak-anak kita mengenai OKU dan kepelbagaian OKU, bakat kami, kejayaan kami. Jadi itu amatlah penting. Ya, pendedahan daripada awal ibu bapa memainkan peranan untuk mendedahkan anak mereka supaya itulah, ada jugalah kan ibu bapa yang menakut-nakutkan sebenarnya daripada awal lagi. Sebenarnya kita perlu dedahkan mereka agar mereka faham kenapa dilahirkan begitu, kenapa macam tu. Ada yang dilahirkan kurang upaya dan sebagainya, agar mereka faham, dan bila dah besar nanti mereka akan lebih menghormati, lebih memahami kan. Dan pihak sekolah juga memainkan peranan penting juga. Okey, jadi apabila terjadinya kes-kes yang viral ni kan, jadi bila dah kena marah dengan netizen, kemarahan orang ramai, barulah dia nak minta maaf dan sebagainya kan. Jadi bila dah minta maaf tu, adakah kesedaran tu akan sampai ataupun sebenarnya apa lagi yang perlu dibuat agar lebih sedah lagi lah mengenai isu ni? Sekiranya kita tidak sengaja melakukan sesuatu, ada kalanya kita tidak berfikir tentang apa yang kita lakukan ketika itu. Itu berlaku kerana setiap daripada kita bukanlah sempurna. Jadi apa yang mereka lakukan itu, mereka perlu meminta maaf dan delete-lah semua di media platform mereka yang masing-masing. Selalunya tak sempat nak delete, orang semua dah copy paste. Jadi orang dah simpan. Itu yang susahnya. Itu pasal saya katakan tadi, sekarang ini kifarah itu berlaku in real time. Ia berlaku dalam waktu yang kita tidak jangkakan. Sangka kita tidak akan berlaku ini, tidak akan ada repercussion, tidak akan ada perkara yang berlanjutan selepas kita post sesuatu itu. Tetapi tidak, ianya ramai masyarakat kita di luar sana begitu belas, prihatin dan menyayangi OKU. Saya tahu kerana saya sering turun ke Padang dan saya bertemu dengan mereka yang punya ibu bapa yang OKU, anak-anak yang OKU. Dan ibu bapa yang punya anak-anak OKU pun kita harus sensitif juga dengan perasaan mereka kerana mereka sukar. Sudahlah mereka, ada kalanya di antara mereka mempunyai anak OKU di rumah sampai 3 orang, 4 orang. Jadi dalam mereka tidak boleh keluar bekerja, mereka
menjaga anak-anak mereka dan memberikan tumpuan dengan penuh kasih sayang, jadi kita pula buat begitu terhadap anak-anak mereka. Itu pasal saya selalu tanya, kau dah kenapa? Selalu kita nak buat tu, kita tolonglah fikir perasaan orang lain, perasaan OKU itu. Dan ini satu yang saya perlu tekankan ya, ketika anda keluar, sesiapa pun keluar di luar sana, apabila kalian semua melihat OKU itu dan OKU itu datang bersama ahli keluarga ataupun sahabat-sahabat atau orang yang menjaga mereka, dan kalian ingin bertutur dan bercakap dengan OKU itu, saya pohon kalian semua pandang pada mata kami. Sungguh pun kami tidak boleh berbicara, sungguh pun kami mungkin tidak begitu boleh menangkap apa yang ingin kalian katakan. Pandang pada kami dan tanya, Assalamualaikum, apa khabar? Boleh saya bantu? Sihat ke? Bagaimana? Nak makan apa? Boleh saya tolong? Pandang pada kami, bercakap pada kami. Dan itu akan besar hati kerana kita memberikan mereka perhatian seperti kita bercakap dengan orang lain. Kenapa kamu semua boleh bercakap dengan orang lain, kamu boleh pandang mata diorang, dengan kami tidak memandang. Sungguh pun kamu memandang kami, tetapi ada kalanya kami tidak pandang semula, tidak mengapa, pandang saja. Kami ada di sini, bercakap dengan saya. Kadang saya pergi ke kedai dan saya ingin membeli sesuatu. Orang tu boleh pandang orang yang dengan saya, cakap, minta maaf, saya yang bercakap dengan awak, boleh awak pandang saya tidak? Kenapa awak pandang dia? Kenapa begitu? Tidak perlu begitu. Jadi dengan OKU, sekiranya ingin berbicara, pandang kepada kami. Sekiranya kami tidak boleh menjawab kembali, baru kita cakap, maaf ya adik, abang atau kakak, saya tidak berapa tangkap apa yang adik dengan abang kakak bercakap. Boleh saya tanya pada ahli keluarga? Jadi habis tu orang tu mengangguk dan baru kita bercakap. Lepas tu masa kita bercakap, masih bercakap lagi dengan OKU itu. Pandang dia. Kalau orang OKU itu akan bercakap tak berapa clear, jadi tidak berapa jelas, kita tanya kepada, boleh ya saya tanya pembantu atau ibu dan bapa ya? Begitulah. Perasaan itu jagalah. Kalau kamu tu, orang bercakap dengan kamu, kalau kamu tidak, orang tidak memandang kamu, apa rasa? Apa perasaan? Kau terasa kan. Itulah kan. Itulah bila kita buat orang kan. Kalau kita buat orang mungkin tak tahu apa kan. Bila kita buat kita kita rasa. Baru kan. Baru kita terasa. Ingatlah kata-kata saya, kita tidak tahu apa yang akan berlaku di dalam hidup kita. Allah yang Maha Esa itu mempunyai segala perancangan yang rahsianya teramat sangat. Justru kita apa yang kita tidak dapat pun kita mesti bersyukur dan berkata alhamdulillah, dan apa yang kita dapat tentu sekali kita bercakap alhamdulillah. So what you have you say thank you, what you don't have also you also say thank you. Kita berterima kasih, dapat atau tidak berterima kasih senantiasa. Jadi kalau kita tidak mahu sesuatu tu berlaku kepada diri kita atau kita tidak mahu kita disakiti, kita jangan buat pada orang lain. Itu sahaja. Betul Datuk, saya setuju. Okey, Datuk, baru-baru ni Datuk ada beri statement mengenai tentang kerajaan ada nak buat JKMP, iaitu satu kaedah pelaksanaan pembayaran bantuan kebajikan tanpa tunai untuk golongan dalam keadaan kurang upaya ni. Jadi sebelum pelaksanaan tu mungkin apa yang perlu dititik beratkan? Apa yang perlu kita pandang dulu, mungkin ada lagi kelemahan apa yang perlu diperbaiki. Mungkin Datuk boleh kongsikan sebab Datuk berikan cadangan kepada kerajaan untuk mengkaji semula. Jadi sebenarnya apa yang perlu dititik beratkan sebelum kita melaksanakan kaedah itu? Mungkin Datuk, silakan Datuk. Kalau kita ingin melakukan sesuatu untuk OKU, kita mesti memanggil OKU itu sendiri. Jangan kita hentam keromo dan kita sangkakan itunya okey. Okey untuk kamu, tidak semestinya okey untuk kita. Justru apa-apa yang kita lakukan di dalam hidup kita, bagus kita berbincang. Tidak salah berbincang. Jadi daripada perbincangan itu, kita akan mungkin dapat membuat sesuatu yang bukan saja menyokong untuk satu kelompok komuniti, tetapi untuk yang lain juga. Dan seharusnya kita daripada apa yang saudara utarakan tadi, seharusnya kita berbincang dan tanya pendapat persatuan-persatuan OKU dalam persatuan itu semua, dan tanya bolehkah begini, kalau tidak bagaimana, dan bolehkah kita lakukan sebegini, kalau tidak bagaimana. Dan kita juga perlu fikir satu perkara, RM450 itu tidak banyak. Sekiranya kita memotongnya separuh daripadanya untuk kita menggunakan kad itu untuk pergi membeli di kedai-kedai yang sudah pun apa orang kata diletak di dalam senarai,
Tetapi ramai daripada kami menggunakan 450 itu untuk membayar sewa, untuk membeli barangan sendiri secara peribadi yang tidak boleh dibeli di kedai-kedai itu, dan menggunakannya untuk membayar bil-bil. Jadi takkanlah kami ini nak dalam 450 sahaja. Saya pohon sekiranya diberi ruang untuk saya mengutarakan cadangan-cadangan saya. Antaranya adalah untuk sekiranya kita ingin memotong, kita perlu apa orang kata tinggikan sikitlah. Yang bagi 450 mungkin kita tinggikan sedikit, dan kalau kita nak potong tu jangan potong banyak. RM50 bolehlah. 400 tu biarlah kami nak beli barang kami atau kami nak menggunakan untuk bayar sewa. Kerana itu sahaja yang kami ada. Kita macam saya katakan tadi, ada waktunya kita membuat sesuatu itu kita fikir ianya bagus, memang bagus. Tetapi kita masih perlu berbincang. Tanya berapa banyak rasanya boleh kita tolak ni. Bagaimana kita boleh membantu dan menyokong, kerana kita kena ingat satu benda. Kerajaan melakukan sesuatu itu kerana ingin menyokong dan membantu dan memudahkan. Namun begitu, apa yang kita ingin lakukan itu ada baiknya untuk kita berbincang. Jadi kita mendengar juga daripada pihak OKU itu sendiri. Macam saya katakan, kalau ingin membuatkan sesuatu untuk OKU, pastikan OKU itu ada di situ. Okay, nothing about us without us. Tiada mengenai kami tanpa kami. Jadi saya juga amat prihatin dan menyokong usaha kerajaan untuk memastikan kita semua menggunakan digitalize lah semuanya ya, untuk kita menggunakan kad kita, IP kita, apa semua tu untuk pergi membeli barangan. Tetapi kita perlu ingat, ini adalah satu proses yang kita perlu buat secara perlahan-lahan, kerana bukan semua OKU itu yang tahu yang tahu mengguna peranti sebegini, tahu bagaimana untuk buat akses begini. Dia tidak tahu, dan kebanyakan kaliannya mereka tidak boleh keluar. Itu adalah perkara-perkara yang kita perlu ingat. Kita perlu nak buat sesuatu, kita berbincang. Dan insya-Allah daripada perbincangan itu akan kita boleh menyokong OKU. Kita tahu niatnya baik, tetapi niatnya itu mestilah mendengar juga luahan daripada OKU itu sendiri. Itulah, jadi sebelum kita melaksanakan sesuatu perlu pembincangan dengan yang terbabit. Ya betul ya, kan, supaya bila laksanakan tu lebih mudahkan lagi kan. Ni kalau tak bincang tak apa, nanti bila laksanakan tiba lagi menyusahkan pula. Tu pun satu masalah juga kan. Betul. Okey, jadi Datuk, kita dah sentuh pasal faktor, sentuh pasal yang JKMP tadi tu, jadi kita nak berehat seketika lah kan. Kita nak bagi peluang untuk Datuk rehat kejap, dan sebelum kita mengakhiri, kita boleh minta Datuk untuk kongsikan saranan dan juga cadangan agar masyarakat lebih peka tentang isu OKU ni. Jadi jangan ke mana, kita kembali selepas ini. Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Temu kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Assalamualaikum Mak. Mak, abang nak balik kampung ni. Baliklah. Lek-luk kat jalan tu. Alang-alang dah boleh rentas negeri, pulanglah ke pangkuan keluarga. Kepulanganmu pasti mengubat rindu ayah dan bonda. நான் இன்னும் கொஞ்ச நிமிஷம் வரப்போறேன். Tetapi jangan sesekali lupa, 全部都 OK， 爸爸别担心。Jaga kendiri, jaga SOP. Layari www.ummahtoday.com.my. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan kami. Kita pun dah sampai hampir ke penghujung rancangan, dan kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Senator Datuk Rasadi Barazzi. Kita dah bincang banyak tadi tentang faktor, tentang isu yang mempersendakan OKU ni. Jadi kita, sebelum kita mengakhiri rancangan kita ni, dan kita nak tanya sikitlah kepada Datuk kan, tentang masalah-masalah yang mungkin melanda pada golongan OKU ni. Apakah sebenarnya solusi yang diperlukan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai agar mereka lebih memahami dan juga menghormati
khususnya golongan OKU ini. Jadi mungkin Dr. Datuk boleh kongsikan. Okey, yang paling utama adalah pendidikan. Seperti saya katakan tadi, kita kena memastikan kita mendidik anak-anak kita yang kecil-kecil di taska, di sekolah rendah menengah supaya mereka faham mengenai OKU dan kategori daripada 7 kategori OKU di negara kita. Bagaimana kita boleh menyantuni dan menyokong dan memperkasakan OKU kerana setiap daripada kita mempunyai keistimewaan kita yang berbeza-beza, OKU ataupun bukan OKU. Itu yang pertama, pendidikan. Kedua adalah kita mesti create awareness. Kita perlu mewar-warkan mengenai OKU ini. Ianya mesti dilakukan oleh sahabat-sahabat media kita supaya kita dapat bercerita mengenai OKU, kesukaran, kepayahan, pengalaman, perjuangan dan kejayaan setiap daripada kami. Ada di antara kami berjaya dengan cara yang kami yang tersendiri. Tidak perlu menjadi seorang datuk mendapat PhD ataupun masters atau ijazah, tetapi mereka berjaya dengan cara mereka tersendiri. Mereka berniaga, mereka mengajar, mereka bercucuk tanam, ya, banyak dan sebagai ahli sukan juga, ya. Dan seterusnya adalah kita secara amnya kita kena selalu mengingatkan diri kita bahawa setiap daripada kita satu hari nanti akan menjadi OKU. Justru kita mesti menghormati dan memahami dan saling menyokong komuniti OKU. Dan seterusnya saya ingin mengingatkan semua pada 2040 negara kita Malaysia akan menjadi sebuah negara yang tua. Justru kita akan punya ramai warga emas yang memerlukan sokongan dari segi infrastruktur, sokongan daripada segi emosi dan juga mungkin pekerjaan juga bagi mereka yang masih mampu dan bertenaga. Justru kita mesti pastikan segala di sekeliling kita, infrastrukturnya sudah pun bersedia untuk komuniti mereka yang akan menjadi OKU, komuniti warga emas. Dan kemudiannya kita kena pastikan kita sentiasa war-warkan mengenai keistimewaan dan juga cerita-cerita mengenai OKU. Kerana mereka semua di luar sana dan kerana mereka juga mempunyai hak untuk hidup seperti orang yang bukan OKU. Dan seterusnya, Akta OKU 2008 kita mesti pastikan supaya Akta OKU ini diperbaiki kerana ketika ini Akta itu tidak mempunyai taring dan kami akan ditolak ke sana, ditolak ke sini. Hak kami seperti tidak boleh tidak mahu didengari dan kami tidak mempunyai hak untuk membantah itu atau ini. Ya, jadi Akta OKU 2008 ini mestilah diperbaiki dengan secepat mungkin. Saya dengan sahabat-sahabat saya juga kami sedang menyusun ayat-ayat di dalam akta itu supaya ianya akan dapat memperkasakan dan mempertahankan hak OKU. Sekiranya kami tidak melakukan itu sekarang, generasi OKU yang akan datang akan bertanya, kenapa kami tidak melakukan itu untuk mereka? Kenapa kami tidak berjuang untuk mereka? Dan saya tidak mahu perkara itu berlaku. Jadi saya di dalam waktu saya sebagai seorang senator, sebagai ahli Dewan Negara mewakili OKU di Dewan Negara, saya akan berterusan untuk mewar-warkan mengenai OKU, berterusan untuk mempertahankan OKU dan berterusan untuk memastikan suara kami kedengaran dan gemuruh di luar sana supaya kami diambil serius dan boleh hidup sebagai keluarga Malaysia, sebagai rakyat Malaysia seperti orang yang bukan OKU. Alhamdulillah, insyaAllah saya sebagai wakil daripada pihak waktu dia pun nak mendoakan agar segala usaha-usaha mulia daripada pihak Datuk sendiri pun dipermudahkan, insyaAllah. Okay, jadi saya nak sentuh sikit tentang dasar revolusi perindustrian keempat ataupun 4IR. Jadi bagaimana rakyat Malaysia sebenarnya boleh mainkan peranan dalam memberikan galakan kepada OKU agar mereka boleh bergerak seiring dengan masyarakat lain kan. Jadi adakah mereka ni akan terpinggir ataupun sebenarnya dah ada perancangan agar mereka telah dapat menikmati seperti orang lain juga. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sikit. Sebenarnya untuk melakukan sesuatu itu OKU itu sendiri mesti keluar. Saya menyaran sahabat-sahabat saya di luar sana keluar, tonjolkan diri anda, keluar biar orang melihat kita. Jadi orang tahu yang kita ada.
dasar-dasar apa yang ingin dilakukan itu tidak akan boleh dilakukan apabila mereka melihat OKU itu tidak keluar ke sana ke sini. OKU itu tidak dilihat untuk ingin menikmati sesuatu itu. Tapi yang paling penting adalah memberi OKU itu peluang pekerjaan. Ketika ini untuk agensi kerajaan diletakkan sebagai 1% untuk OKU itu diambil bekerja, tetapi hanya 4 sahaja daripada kementerian yang dapat sampai ke tahap 1% atau 1.2, 1.5 atau 2. Jadi kita mesti lakukan ini bersama. Kita jangan mengharapkan kerajaan sahaja. Kita sebagai rakyat Malaysia, negara kita yang berdemokrasi dan negara kita yang berjaya, insyaAllah di waktu yang berterusan yang akan datang, kita mesti pastikan kita beri peluang pekerjaan untuk OKU. Bukan saja agensi kerajaan tetapi NGO, syarikat korporat swasta. Mereka semua kena sama-sama berikan peluang untuk OKU. Sekiranya OKU itu tidak bekerja, satu, kita akan rasakan seperti akan ada lost generation kerana kami akan rasa seperti diri kami ini disisihkan dan tidak mahu diterima oleh masyarakat, tidak mahu diberi peluang yang saksama oleh masyarakat. Justru kita tidak boleh buat apalah kita nak buat itu ini sekiranya di dalam minda kita itu tidak memberikan hak yang saksama kepada OKU itu untuk menjana ekonomi negara. That is very important. You have to understand. Kita perlu faham bahawa OKU juga will generate the country's economy, akan menjana ekonomi negara. Jadi negara kita akan membangun, negara kita akan terserlah blossom apabila kita sama-sama memberikan peluang sama rata terhadap OKU itu. Pendidikan, pekerjaan, infrastruktur, banyak lagi di luar sana yang kita mesti pastikan ianya ada dan kita berikan hak yang saksama untuk OKU. Kalau tidak, kita tidak boleh mengatakan bahawa kita ini satu keluarga yang satu. Kerana ada di antara kami, kebanyakan daripada kami rasa seperti kami bukan sebahagian daripada keluarga Malaysia, kerana kami rasakan seperti kami juga ada kalanya tidak merasai kemerdekaan itu. 31 Ogos kita semua melaungkan kemerdekaan, tetapi kami tidak merasa kemerdekaan itu kerana kami tidak diberi peluang di dalam negara kami sendiri. Justru amat penting untuk kita sama-sama menyokong dan mendukung keluarga Malaysia supaya kita sama-sama susah dan sama-sama senang, dan kita sama-sama boleh berdiri dan menyanyikan dan melaungkan kemerdekaan dan menyanyi negaraku bersama-sama, dan tidak memandang rendah terhadap komuniti OKU di negara kita sendiri. Itu saja. Cinta dan kasih sayang itu amatlah penting di antara kita, dan menghormati adab penting. Ya, Dato', kata-kata yang sangat memberi inspirasi kepada orang di luar sana. Okey, jadi Dato', sebelum kita menutup malam kita malam ini, mungkin Dato' selalu sering cakap satu hari nanti kita akan jadi OKU juga. Jadi mungkin Dato' boleh ceritakan sikit apakah maksud di sebalik ayat ini sebagai satu pesanan lah kepada orang ramai dengan masyarakat sekarang ni. Jadi Dato', silakan. Saya tidak mahu menakut-nakutkan orang. Sebenarnya maksud saya apabila saya mengatakan satu hari nanti kita akan menjadi OKU, maksudnya ialah kita mungkin akan tersadung kaki, ataupun kita mungkin tidak berapa dengar, mungkin penglihatan kita tidak berapa jelas, mungkin kita tidak mempunyai kekuatan seperti yang dahulu. Jadi kita memerlukan sokongan dari segi memakai tongkat atau menggunakan kursi roda, pelbagai-bagai, dan mungkin kita akan melalui tekanan emosi yang melihat kita menjadi masuk ke dalam kategori OKU mental. Jadi sekiranya semua itu berlaku, kita tidak perlu rasa malu, kerana ini adalah proses perjalanan hidup seseorang itu, dan ialah kun fayakun, jadilah ia, kan. Jadi apa yang saya ingin katakan, segalanya kita tidak tahu akan rahsia ilahi. Segalanya yang akan berlaku di hadapan kita, kita mesti bersedia. Saya cuma katakan yang satu hari nanti kita akan menjadi OKU adalah kerana mungkin satu hari nanti sungguh pun kita tidak mempunyai kekurangan dari segi fizikal, tetapi mungkin kita akan kosong di dalam hati kita. Itu pun boleh dijadikan kekurangan juga. Jadi kita mesti sentiasa bersyukur, sentiasa berterima kasih, dan sentiasa menolong satu sama lain, kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku di masa yang akan datang. Tidak salah
untuk kita sentiasa berbaik. There's nothing wrong to be kind to each other. Tidak salah untuk kita sentiasa kita dengar jiran kita tidak mempunyai sebutir beras pun hendak makan, tidak salah untuk kita pergi ke sebelah walaupun mereka bukan orang Islam. Kita ni hidup di dunia ini ada sekali kita naik, ada kita di bawah. Justru kita kena sentiasa mengingati diri kita bahawa tidak semua yang kita ada itu akan selamanya. Jadi hargailah setiap saat, setiap detik, hormati dan sokong satu sama lain. Dan jangan lupa sentiasa berterima kasih kepada Yang Maha Esa. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Kita sahaja yang melupakan dia. Alhamdulillah, itulah kan kalau kita dah dilahirkan sempurna cukup segala fizikal dan mental dan semua sebagainya, kita perlu bersyukurlah kan, janganlah kita merendahkan orang lain pula kan, sebab kita tak tahu satu hari nanti apa yang jadi pada kita. Jadi kalau kita dah dilahirkan lengkap pun tapi kalau adab tak ada pun tak guna juga kan, itu satu kekurangan juga. Okey, alhamdulillah, terima kasih Datuk atas perkongsian yang sangat-sangat menarik. InsyaAllah atas perkongsian yang diberikan tadi mungkin dapat memberikan sedikit mungkin kesedaran dan juga pencerahan tentang nasib golongan OKU di negara kita ini. Dan apa yang saya boleh rumuskan adalah golongan orang kurang upaya ini tidaklah wajah kita sisihkan, dan sebaliknya kita perlulah memberi sokongan dan juga dicurahkan kasih sayang. Orang ramai adalah sedar dan juga tidak mengambil kesempatan terhadap mereka ini hanya kerana mereka mengalami sedikit perbezaan dari segi keupayaan daripada orang lain. Jadi alhamdulillah, terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Sama-sama. Okay. Jadi diharapkan segala urusan Datuk untuk memperjuangkan golongan OKU negara ini dipermudahkan, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Kepada anda semua, jangan lupa untuk layari portal kami www.ummahtoday.com.my untuk mendapatkan berita-berita terkini dan juga cerita yang memberikan inspirasi kepada ummah. Assalamualaikum. Kita insya-Allah kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum.